Hai guys, selamat datang ke YouTube channel aku. Terlebih dahulu mari kita perbaharui iman dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, perbaharui syahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Stay tune untuk lihat hasil macam ni. Okay, macam biasa aku dah ada satu sketch yang aku dah sketch dia pakai pensel. Difference dia korang boleh tengok kat atas tu. Okay, ni yang depan ni kapal tau guys. Kalau korang tak perasan ni kapal, belakang tu bangunan. Okey, kapal ni sebenarnya aku nak ceritakan satu kisah pasal kapal ni. Kisah kapal ni pasal kisah raja yang zalim suka merampas kapal yang cantik. Okey, kisah dia mula macam ni. Kisah pengembaraan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Pengembaraan Nabi Musa bersama Nabi Khidir telah diperintahkan oleh Allah, di mana Nabi Musa perlu bertemu dengan Nabi Khidir di pertemuan antara dua laut. Dan perjalanan Nabi Musa pada awalnya ditemani oleh seorang Nabi, tapi bukan berpangkat Rasul. Nama Nabi tu Nabi Yusha. Dan diperintahkan Allah untuk membawa seekor ikan yang telah mati di dalam sebuah bakul, di mana bila dia jumpa je pertemuan antara dua laut tu, ikan yang mati tadi akan hidup kembali. So macam mana kalau sekarang ni nak cari pertemuan antara dua laut? Banyak je ke pendapat pertemuan antara dua laut ni. Ada yang kata pertemuan antara air sungai dengan air laut kan. Ada macam-macam lagi. Itu antara salah satu tapi hanya Allah yang lebih mengetahui pertemuan antara dua laut tu. Okey, setelah itu bermulalah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mula je perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, watak Nabi Yusha ni terus tak ada tak terus mati. Bukannya mati maksudnya mati. Dia figure ni terus tak ada dalam penceritaan pengembaraan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dikatakan alam Nabi Khidir dan alam Musa tu berlainan. So masa dia jumpa tu dia jumpa je terus Musa masuk ke alam Khidir, meninggalkan Nabi Yusha. Setelah sekian berjalan Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni di tepi pantai, terlihat sebuah kapal dagang kot, kapal dagang. So Nabi Khidir segera mengangkat tangan dan melambaikan tangannya. Kapten kapal dengan awak-awak tu pun nampaklah Nabi Khidir ni lambai tangan kan. Dia pun berlabur turun awak-awak dengan kapten ni. Nabi Khidir pun minta lah nak tumpang kapal ni kan. So kapten tu pun okey je. So bila Nabi Khidir naik ni pun dengan Nabi Musa ni pun, kapten pun tak minta bayar pun. Naik pun free je. Bila dia dah naik kapal ni, mula jalan kan. Jalan. Bila dah nak sampai dekat satu pelabuhan tu, tiba-tiba Nabi Khidir ni keluarkan satu alat yang kita tapi tak tahu alat tu macam mana. Dan dia pun start takik dinding-dinding kapal. Dia pun takik kan. Nabi Musa pun terkejut lah. Pasal apa dia ni pergi rosak kapal ni kan. Kita dah lah naik kapal orang ni, lepas tu dah lah tak bayar kan, orang bagi percuma lagi. Kita nak pergi rosakkan kapal ni pula kan. Mana macam tak mengenang budi kan. Orang dah layan kita baik, tiba-tiba kita pergi rosakkan kapal ni. Kapal yang sebelumnya cantik tadi dah berlubang sana sini kan, takik sana sini. Nabi Musa pun tak tahan lah. Dia pun pergi tanya dengan dia tanya Nabi Khidir kan, kenapa kau takik kapal ni kan, lubang-lubangan kapal ni. So Nabi Khidir pun menjawab, sungguhnya aku tahu tu dekat pelabuhan depan tu ada seorang raja yang zalim.
di mana raja yang zalim ni dia suka merampas kapal-kapal yang cantik. So Nabi Khidir ni dia takik lah kapal ni kan, tak nak bagi nampak cantik kan, so nampaklah rosak. Bila sampai pelabuhan tu, nanti raja tadi tu tak adalah nak ambil kapal ni. Katalah kalau kapal ni cantik lagi kan, so raja ni dia pergi rampas kapal ni. Macam mana kapten dengan awak-awak ni nak sara keluarga dia kan? Nanti dah tak adalah kerja dia orang, kapal dah kena rampas. So Nabi Musa pun terdiam. Rupa-rupanya tindakan Nabi Khidir ni ada sebab, ada hikmah di sebalik tindakan dia. Bukannya dia saja-saja nak takik nak takik kapal ni kan. Mestilah ada sebab dia buat kenapa. So di situlah sampai di pelabuhan, terselamat. Raja yang zalim tadi pun tak ambil pun kapal dia orang ni. So berlabuhlah dia turunlah dia orang dengan selamat. Okey, kalau nak tengok betul ke tak betul raja ni seorang raja yang zalim, kita tengok macam mana. Dia ada kisah, di dalam kisah sebenarnya kan, pelambangan kapal tu sendiri ibaratnya manusia kita ni kan. Allah bagi duduk kat dunia ni percuma je kan. Ibarat macam Nabi Khidir naik ke kapal dia kan free. Kapten tadi mana minta bayar pun kan, naik free je. Macam tu lah. Manusia turun kat dunia pun percuma. Allah mana dia minta bayar pun kan. Mata free, tangan free, hidung free, mulut free, satu sen pun tak bayar. Tapi apa yang manusia buat adalah mengingkari segala perintah dia kan, membuat mungkar dengan apa yang diberikan Allah secara percuma tadi. Macam tadi kita dah naik, Khidir dah naik kapal free kan, lepas tu dia pergi takik bagi lubang. Macam tu lah ibarat perlambangan ni. Macam manusia turun kat dunia ni, lepas tu kapal yang cantik dia tu awal tu macam kita bersih lagi, dilobangi dengan perkara-perkara yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Ta'ala. Pelabuhan tu diibaratkan masyar. Masyar di mana raja yang zalim tersebut, dikatakan nama raja tersebut Hudad bin Budad dalam bahasa Ibrani, yang bermaksud Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam bahasa Ibrani kan. Tak kesama dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang raja yang tadi disifatkan zalim tu, okey, bila dengar kisah dia, kalau pelabuhan tadi masyar, raja yang zalim tadi tu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kan. Bila kapal yang sampai dekat pelabuhan tu, yang mana cantik dia ambil, yang mana buruk dia tak ambil. Okey, macam manusia tadi bila sampai kat masyar kan, tengok orang ni, dia ni soleh, banyak buat baik, cantik tuan. Raja yang tadi pun ambil lah dia yang banyak lubang ni, dia letak tepian ke tepian. So dia ambil yang cantik-cantik je. So ada lagi tak persepsi raja yang zalim tadi dekat sini kan? Tengok balik, ada rasa macam zalim tak? Mesti tak ada kan. Sebab apa? Dah ibarat di masyar kan, si Tuhan ambil yang baik-baik je lah, yang buruk dia tolak tepi. Ibarat dia macam tu. So pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ni, berbuat baiklah sesuai dengan kehendak Allah dekat dunia ni. Bila dengar aku cakap macam ni, aku pun rasa macam hipokrit je, macam oyo kan. Tapi itulah dia hakikat hidup manusia dekat dunia ni. Nak tak nak memang kita kena buatlah. Kita hidup dekat
bumi Tuhan ni kena ikut aturan dan peraturan dia, buat apa yang dia suka. So aku cakap ni bukanlah sebab aku baik sangat pun kan. Aku pun ada kat salah yang aku buat. So sama, aku manusia biasa juga kan. Tapi itulah, kita cuba buat yang terbaik kat dunia ni dan saling ingat mengingatkan. So aku pesan ni pun, aku pesan kepada diri aku juga. Semoga kita sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Okay, korang layan lah aku colour-colour ni sikit kan. Tengok lah colour ni mana tu. Okay, by the way, ni kertas A4 dah. Korang jangan pelik pula kenapa colour dia macam tu. Kertas A4 biasa lah, tak sesuai nak colour apa ni, guna watercolour ni. Dia memang menyerap. Tu jangan pelik dia punya colour dia macam tu. Ni aku guna kertas A4. Okay, kapal ni kita pekatkan sikit lah bagi nampak. Barulah nampak sikit kapal ni. Kalau tak apa dah nampak sangat. Mana ni kita nak lagi. Kita bagi shadow, kalau shadow kita bagi cair-cair. Watercolour kalau korang colour dekat atas wallpaper ni tak boleh lama-lama, dia kena sikit-sikit je. Kalau lama-lama dia, kalau kau calik boleh terkoyak ke atas. Terus sikit-sikit dia, bagi sikit. Okay, ni kita buat langit sikit kan. Langit sikit, nampak lah macam langit sikit. Tak adalah kosong warna putih. Ada sikit, tu pun dah basah tu. Ni sebab aku punya brush ni lembut je. Kalau brush macam kasar sikit, confirm koyak je ke atas. Okay, hitam sikit, bagi dia gelap sikit. Kita buat air dia. Okey dah, nampak sikit. Nampak sikit atas air, kapal atas air kan. Okey, dah siap. Belanja sorghum filzah sikit. Itulah dia hasil dia. Kalau korang kali atas A4 paper. Okey, pada korang yang tengok video ni, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang sudi mendengar cerita aku pun terima kasih banyak. So apa yang aku ucapkan tu, kalau ada tersalah info, kalau ada korang ada info yang lebih baik, bolehlah komen-komen kat bawah. Okay, kalau nak tahu cerita lagi, boleh tengok, boleh search kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Boleh dapat tahu lagi dua cerita tu. Sekiranya kisah yang kau dengar tu berlainan dengan kisah Tuhan, so kita raikan sahaja kepelbagaian kisah. Penting adalah apa pengajaran yang kita ambil daripada cerita tersebut.